Hai guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, jumpa lagi dalam video saya kali ini. Dan video kali ini saya akan bincangkan berkenaan dengan masih lagi tajuk 7.1 iaitu sistem endokrin manusia. Tapi ini adalah part yang kedua dalam sistem endokrin manusia. Sebenarnya taklah banyak. Tajuk ni taklah panjang, taklah banyak, tapi dia ada dia memerlukan penjelasan sikit. Jadi saya cuba untuk buat part yang sikit-sikit supaya semua orang boleh terima kan. Nanti kan tepuk otak, meletup otak, payah pula kan. Okey, jomlah kita sambung. Jom kita tengok apa yang ada dalam ni. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, cuba tengok gambar ni dulu. Gambar ni pernah tengok tak? Korang pernah tengok tak gambar ni? Ini bukan gambar bapa dengan anak Ini adalah orang yang berbeza. Siapakah dia? Okey, siapakah dia? Okey, jadi beliau adalah Sultan Qasim. Umur beliau 36 tahun. Beliau berasal dari Turki. Ketinggian beliau, ini yang kita nak tengok. Ketinggian beliau adalah sebenarnya 2.51 meter. Wow, 2.51 meter. Standard orang dewasa. Lebih kurang berapa dalam 19 lebih kan. 19 lebih. Paling tinggi pun 200 cm. Tapi jarang kan dengan 200. Tapi ni 251 cm ataupun 251 meter. Memang tinggi babe, memang tinggi. Jadi sebab itulah dia panggil manusia paling tinggi di dunia. Dan yang tepi ni, yang tepi yang comel ni, okey, nama dia Jyoti Amger. Umur ni bukan 3-4 tahun ni. Umur dia 25 tahun babe. Umur dia 25 tahun. Sebenarnya ni dah wanita dah ni, 25 tahun. Dah dewasa dah kalau ikut kan. Beliau berasal dari India. Ketinggiannya hanyalah 0.63 meter. Jadi dalam Guinness Book of Records, beliau dikategorikan sebagai wanita paling kerdil di dunia yang hidup setakat ni lah. Ada kaitan dengan tajuk kita? Of course ada, mestilah ada kan. Okey, nanti kita tengok apa kaitannya. Tapi ini saya nak cerita lah sebagai ilmu tambahan. Saya pun tak tahu sebenarnya, tapi tengok belik-belik ada. Okey, so ilmu perlu dikongsi, right? Okey. Dalam video lepas saya ada terangkan berkenaan dengan jenis-jenis kelenjar endokrin yang ada dalam makhluk manusia ni. Lagi siapa ingat lagi? Tak apalah, kita study lah. Okey. Paling atas adalah kelenjar pituitari. Ingat, kelenjar pituitari. Yang kedua nama dia kelenjar thyroid, duduk dekat tekak. Yang ketiga pancreas, macam bentuk daun ada, macam pisau, pisang. Pancreas macam pisau, pancreas cara saya nak ingat lah. Okey, adrenal ni ginjal lah, ni ginjal. Jangan ditukar pula, ni ginjal. Adrenal yang kat atas ni ada sepasang. Itu adrenal. Testis je biasalah, orang lelaki kalau tak tahu, tak dapat dia nak menolong Ini testis. Orang perempuan ada ovari. So dua kita dah biasa. Testis dengan ovari dah tahu. Pancreas pun dah belajar dalam bab nutrisi kan. So kelenjar adrenal mungkin jarang, thyroid mungkin jarang, pituitari mungkin jarang. So ingat ni je, very simple kan. Sains tu mudah je. Janji kita kena faham. Okey, sebenarnya saya nak menerangkan hormon apa yang kelenjar pituitari ni keluarkan dan apa fungsi hormon tu. Jadi kita nak belajar itu je untuk hari ni, untuk video kali ni. Okey, jomlah kita tengok. So pertama, kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari dia akan mengeluarkan dua jenis hormon. Yang pertama hormon antidiuresis, iaitu ADH, antidiuretik hormon. Fungsi dia mengawal kuantiti air kencing yang diserap semula oleh ginjal. Kadang-kadang air daripada badan kita ni akan diserap semula untuk kegunaan badan. Tetapi hormon antidiuresis ni bila dia tak ada, dia akan menyebabkan air tu tak dapat diserap semula oleh badan. So orang tu akan sentiasa nak kencing. So pentingnya hormon ADH ni dikeluarkan oleh siapa? Oleh kelenjar pituitari. Very good. Okay, now hormon pertumbuhan.
Sebut je pertumbuhan, dia merangsang pertumbuhan kanak-kanak, mengekalkan komposisi badan iaitu keadaan badan, mengekalkan jisim otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. So itu adalah fungsi hormon pertumbuhan ataupun GH, growth hormone. Okay, next kita pergi kelenjar thyroid. Okay, kelenjar thyroid hilang. Okay, kelenjar thyroid, fungsi dia mengawal kadar metabolisme badan. Yang kedua, mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal serta mental kanak-kanak. Penting tak tiroksina ni? Ya, penting. So kita aktif ke tak bergantung pada tiroksina. Okay, next kita pergi pada pankreas. Mana pankreas? Okay, kat sini pankreas akan merembeskan hormon insulin. Apa function insulin? Insulin mengawal aras glukosa dalam darah. Glukosa adalah gula yang paling ringkas sekali setelah dihadam. Senang cerita, kita makan nasi, kita minum air gula apa semua kan. Jadi itu semua gula tu, gula-gula kompleks. Dalam badan kita, dia akan dipecahkan ada gula-gula yang lebih kecil lagi. Alah, nutrisi dah belajar kan. Tapi saya ulang. Jadi gula yang paling ringkas sekali antaranya adalah glukosa. Jadi glukosa ni dia akan disimpan sebagai glycogen. Siapa yang simpan, siapa yang tukarkan dia? Nasib baiklah insulin tolong. So bersyukur kita ada insulin. Insulin ni rumah dia kat mana? Rumah dia dekat pankreas. Ingat macam tu. Okey, simple je kan? Mudah je. Okey, adrenal pula. Adrenal, sedap nama dia, adrenal. So adrenal dekat atas ni, apa function dia? Okey, adrenal dia akan mengeluarkan sejenis hormon nama dia adrenalina. Adrenalina. Okey, sedap nama dia, adrenalina. Okey, apa function dia? Menyediakan badan untuk bertindak dalam keadaan kecemasan. Ingat lagi tak cerita Pontianak masa video lepas, video yang mula-mula tu dalam 7.1 yang part 1 tu. Part 1 tu saya ada bubuh cerita pasal Pontianak kan, yang kartun tu kan. Jadi macam mana dia orang bila jumpa Pontianak tu, dia orang boleh cabut lari. Macam mana dia orang boleh berlari jauh, ataupun macam mana kita boleh panjat tembok, macam mana boleh tembus pagar kan. So ini adalah antaranya disebabkan oleh hormon adrenalina lah. Kerana hormon ni dapat meningkatkan kadar metabolisme badan untuk kita menjadi lebih aktif, meningkatkan kadar denyutan jantung. Kenapa jantung kena berdenyut lebih kuat? Sebab untuk mengepam lebih banyak darah ke seluruh badan. Seterusnya, meningkatkan aras glukosa dalam darah supaya otot-otot kita dan sel-sel yang lain boleh mendapatkan tenaga, dan membesarkan saiz anak mata supaya kita boleh melihat dengan lebih jelas. Wow, okay, tu function adrenalina. Tak sedar pun kan selama ni, tapi itulah benda yang ada dalam badan kita. Okay, testis. Testis akan mengeluarkan jenis hormon nama dia testosteron. Testosteron. Senang je. Ada bunyi test kan. So testosteron mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki. Seorang lelaki nampak macam orang lelaki sebab dia ada testosteron, dan merangsang penghasilan sperma. Very easy. Okay, so ovari pula. Ovari mengeluarkan dua jenis hormon, merembeskan dua jenis hormon. Pertama, estrogen nama dia. Estrogen ni mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan, merangsang penghasilan ovum, menyediakan uterus untuk penempelan embrio. So orang perempuan nampak macam orang perempuan sebab ada estrogen. Embrio apa embrio? Okay, embrio ingat balik. Embrio dan tajuk persenyawaan. Bila sperma dengan ovum jumpa, mereka bersenyawa. So akan terhasillah zygote. Lepas zygote dia akan berkembang menjadi embrio sebelum menjadi fetus, sebelum jadi baby. Itu semua dalam perut lah, peringkat perkembangan. So untuk penempelan ni untuk melekatkan embrio dekat kawasan uterus ni. Jadi ini function estrogen untuk orang perempuan. Okey, ovari juga dia mengeluarkan jenis hormon nama dia progesteron. Progesteron adalah untuk mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Progesteron ni dia tolong maintain je. Dia tolong maintain kan. Untuk sediakan tempat, estrogen dah sediakan. Member dia progesteron ni statik je, untuk kekalkan je. Macam itulah kiranya. Simple je kan. Simple je. Okey. Sebelum tu sebelum saya terlupa,
Kelenjar pituitari, okey, kelenjar pituitari kita kenali dia juga sebagai kelenjar induk ataupun master gland. Kelenjar induk Kenapa kita panggil dia sebagai kelenjar induk? Ini kerana kelenjar pituitari ni dia mengawal pengeluaran hormon-hormon daripada kelenjar endokrin yang lain. Dia macam kira abang long kawasan lah, macam raja lah kat sini, macam abang long kawasan lah, macam raja lah. Kalau hormon lain nak keluar, kena minta izin pituitari dulu. Lebih kurang macam tu lah sebab tu dia macam bos, dan kebetulan dia duduk kat kepala. So kita panggil dia master gland ataupun kelenjar induk. Kerana apa? Kerana dia mengawal pengeluaran hormon-hormon daripada kelenjar-kelenjar yang lain. Ok guys, saya rasa cukup setakat ni saja video saya untuk kali ni. Nanti insyaAllah dalam part 3 lah, saya buat part 3 lah. Part 3 insyaAllah saya akan bincangkan berkenaan dengan hormon juga. Kalau ada masalah macam biasa, kalau ada masalah ataupun apa-apa yang tak faham, boleh tanya di ruangan komen. Boleh like dan share dengan kawan-kawan. Boleh jadi lepas ni dengan aman, tenteram dan jayanya. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. So kalau nak subscribe, kalau suka boleh subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi dalam next video. So bye bye, assalamualaikum, bye.